dan keluar berteman jadinya. Asyura kisah nasilah, arba'in rindu dendam, malapetaka di depan mata roh. Jadi tadi kita ada sebut di tahun lepas kita punya cita-cita untuk berkongsi, kerana kata Imam Sadiq, man istawa yaumah fahuwa maghbun. Apa yang 2 hari dia sama, dia dah rugi. Sama ada dari segi ilmu, 2 hari ilmu semalam dengan ilmu hari ini sama aja, maghbunan kata Imam Sadiq. Dari segi akhlak, semalam akhlak baik, hari ini perangai tak baik, maghbunan kata Imam Sadiq. Dari segi makrifat, hari ini dengan semalam makrifat kita tentang Imam Hussein sama aja, maghbunan. Jadi dari semua segi, insya-Allah, termasuk dari segi zahir, dari segi ekonomi pun kita akan usahakan supaya masyarakat Ahlul Bait ini setiap hari mempunyai peningkatan, sama ada dalam bentuk individu, infiradi, ataupun dalam bentuk jama'i, dalam bentuk community, dalam bentuk himpunan, dan begitu juga sehingga ke peringkat umat Islam secara amnya. Kerana saudara-saudara kita walaupun yang datang kemarin malam nampak sikit sebanyak kasar dengan kita, tetapi secara hakikatnya saya semalam bila bercakap dengan ulama, saya menyatakan rasa kegembiraan saya kepada beliau. Saya kata kepada beliau, walaupun dekat balai jauh, dekat Jabatan Agama Islam Gombak di Kuang Tanaka ataupun di Mahkamah Syariah kan, tapi saya rasa semalam dan hari saya rasa saya macam sangat gembira. Saya kata beliau, di antara kegembiraannya ialah kita didatangi oleh tetamu-tetamu. Kalau kita hantar surat jemputan, saya ingat 100 jemputan pun mereka tak akan datang. Tapi alhamdulillah, tanpa dijemput mereka datang. Datang ke majlis bukan sebarang majlis, majlis Imam Hussein Abi Abdillah. Jadi satu perkara yang menggembirakan saya pada hari-hari yang kebelakangan ini. Saya nyatakan kepada ulama kita, walaupun datang kadang-kadang ialah dia tak nampak itu ke apakah, dia termasuk dengan kasut sini kan. Itu kita kalau ditegur oleh sahabat-sahabat sebagai biadab apa semua, tapi ialah manusia dia melakukan kesilapan. Nak buat macam mana aja tipu dia tak nampak. Dia kat tipu sebelah sini nanti jatuh. Tapi yang tak kenanya bila setelah interogasi, sebelum interogasi, tuduhannya ialah menyalahi fatwa mufti, yang kita tak pernah pun menyalahi fatwa mufti kan. Karena fatwa mufti itu tak ada kena-mengena dengan kita. Mufti itu mufti Ahlus Sunnah. Kita bukan memusuhi Ahlus Sunnah kan. Saya kata kepada pemerintah semalam, pemerintah Kosmo ke, pemerintah Surat Kebahan Kosmo 23. Saya kata adakah patut kita nak paksa semua orang supaya ikut pendapat kita? Kalau kita pegang pada satu, kita Hanafi, semua orang kena jadi Hanafi, satu dunia kena jadi Hanafi. Tak jadi Hanafi, angkat. Tak jadi Hanafi, penjara. Tak jadi Hanafi, denda. Panggil buat susah. Panggil yang ada anak-anak kecil pun panggil dan suruh nak angkut. Malam tu juga nak angkut. Adakah patut kita susah kata? Tapi itu juga kalau kita di Malaysia ni, Syafi'i tidak paksa semua orang Melayu mesti Syafi'i macam saya. Saya kata Imam Syafi'i pun tak cakap macam tu. Imam Syafi'i pun kata kalau yang tak betul fatwa dia, dia ikut yang betul. Dia pun ada guru-gurunya. Guru-guru dia sudah pasti, guru dia seperti Imam Sadiq, tak pernah berkata sesuatu yang tak betul. Jadi saya kata sebelum Imam Syafi'i lahir, kita tahu 200 hijrah ke berapa hijrah ke, 100 tahun lebih yang pasti setelah Rasulullah SAW, orang-orang Melayu masa itu apakah diwajibkan ikut Syafi'i? Syafi'i pun tak lahir lagi. Jadi macam mana orang Melayu nak ikut Syafi'i masa itu? Saya katakan kepada Kosmo, jadi ada sesuatu yang tak rasional. Kita kena perhatikan hak-hak asasi manusia.
Jadi kerajaan Malaysia, sebuah kerajaan yang insya-Allah kita harapkan keadilan, kesesamaan. Kena perhatikan hak-hak asasi 500 juta, bukan 500 orang, bukan 50 orang, bukan 5 orang. Kalau 5 orang pun kita kena bagi hak dia. Kalau seorang pun kita kena bagi hak dia. Ini 500 juta orang penduduk dunia ni, termasuk sebahagiannya ada di Malaysia ni. Ini hak-hak asasi manusia kenalah diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkewajipan, pihak-pihak yang berkuasa, yang dikatakan berkuasa. Jadi kita pun tidak mau menyalahi siapa. Kita pun tak menyalahi fatwa Mufti Ahli Sunnah pasal kita Syiah. Kita mengikut Imam Ja'far Sadiq, Tok Guru kepada Ahli Sunnah. Ahli Sunnah pun bila ada, saya cakap pada surat khabar semalam, Ahli Sunnah ada 200 tahun setelah Rasulullah. Bila tersohornya perkataan Ahli Sunnah tu zaman Abul Hasan, bukan Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari zaman peristiwa tahkim zaman Imam Ali. Saya cerita semua kisah-kisah perang apa semua, kan? Jadi zaman Abul Hasan Asy'ari atau berapa, tengoklah sejarah, kan? Abul Hasan Asy'ari hampir 200 tahun lah setelah Rasulullah baru timbul perkataan Ahli Sunnah. Itu pun dalam mazhab akidah. Habis fiqahnya fiqah Syafi'i, fiqah Maliki, fiqah Hambali, fiqah Hanafi. Kenapa 4 mazhab? Saya cakap lagi. Dalam introduksi ke, dalam talk khabar ke, tak tahu ditulis ke tak tulis, itu saya tak tahulah. Kan? Tapi banyak yang pusing saya tengok talk khabar. Jadi kita bukan nak marah orang talk khabar, tak. Bila orang talk khabar, bila nak tulis, nak nukilkan daripada seseorang satu pegawai, dia kena pastikan apa yang pegawai sebut tu betul lah. Kan? Kalau tidak, jurnalis orang surat khabar tu nanti bersubahat dalam perkara yang tak betul. Jadi kena tahfiz. Jangan masukkan sembarangan, dia menjadi fitnah. Tambah-tambah lagi kalau fitnah tu daripada badan yang dinamakan badan agama. Tadi selepas interrogation, tuduhan menyalahi fatwa Mufti Selangor tu dibuka akhir kali kepada menghina pihak berkuasa agama. Kan? Jadi saya kata, siapa yang menghina pihak berkuasa agama? Tapi saya tak diberi kesempatan lah pasal akhir tadi. Kalau saya dah tahu tu, masa sebelum diwawancara oleh surat khabar, saya akan ulas lah. Tapi akhir sekali nak balik baru ditunjuk, dibuka persudahan tu kepada menghina pihak berkuasa agama. Jadi saya balik, saya cakap lah kepada kawan-kawan, saya tak pernah menghina pihak berkuasa agama. Bahkan saya sayang pihak berkuasa agama, kerana agama tu termasuk saya lah dalam tu. Saya mesti menjunjung pihak berkuasa agama ni. Tetapi janganlah orang yang dikatakan kaki tangan pihak berkuasa agama sendiri menghina pihak berkuasa agama ini, kerana mengeluarkan statement-statement yang tak betul, yang satu dunia tahu. Satu dunia tahu yang Syiah dah pergi haji. Berapa ramai orang yang dah pergi haji? Cuba cek, jangan wairan yang Syiah. Orang dulu kata Syiah jadi-jadian. Tak tahu pasal apa kata Syiah jadi-jadian. Mungkin pasal baru kot, baru jadi kot. Syiah tak ada jadi-jadian. Yang Malaysia saja, Syiah Malaysia saja tiap-tiap tahun nak pergi sangat-sangat haji. Ada yang tak dapat pergi haji pun kena tulis surat kat Imam Zaman. 3 hari postman datang rumah dia. Tanyalah Dr. Rashid kita. Bukan dalam list tabung haji tak. Bukan ada daftar bertahun-tahun macam orang lain ikut giliran tak. Nak pergi sangat-sangat haji tahun ni, pergi dengan saya, tulis surat kat Imam Zaman. Dekat belakang tu ada cara dia, hari tu kan. 3 hari keajaiban postman datang tulis di haji. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.